Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Hari ini saya nak mendedahkan mengenai subjek perakaunan STPM di tingkatan 6. Okey, mula-mula kita tengok sebelum kita pergi kepada penerangan lebih lanjut, kita tengok gambar ni. Okey, semua orang adalah hebat anda berhak hebat. Kejayaan adalah milik setiap insan. Untuk siapa yang nak memilih satu subjek di tingkatan 6, kamu kena fikir kamu hebat di bahagian mana, jadi pilih yang sesuai dengan kamu. Ni lagi satu atuk kita lah bercerita Albert Einstein dia berkata everybody is a genius, but if you judge a fish by its ability to climb a tree, it whole life believing that it is stupid. Jadi kalau kita uji ikan tu dengan kemahiran dia panjat pokok selama-lamanya, ikan tu merasa diri dia bodoh jadi kena sesuai ikut kemampuan masing-masing. Okey, kita pergi kepada kerjaya dalam bidang perakaunan. Ini mengikut Akta Perakaunan 1967 Seksyen 13. 1. Terdapat 3 jenis accountant lah. Accountant yang pertama adalah accountant berdaftar. Accountant bertauliah tapi tidak menjadi pengamal di firma-firma audit perakaunan. Mereka mungkin bekerja dengan kerajaan atau sektor industri. Yang kedua adalah accountant awam, punya kelulusan yang sama dengan accountant berdaftar tapi sijil pengamal dan menjalankan tugas mengaudit di firma-firma lain. Yang ketiga, accountant berlesen, tidak punya kelulusan profesional atau ijazah dalam perakaunan dan mereka sudah lama bekerja dalam bidang audit dan perakaunan. Mereka berjaya menimba ilmu daripada pengalaman kerja. Pihak berkuasa telah membenarkan mereka menjadi pengamal audit atau perakaunan. Ini catat organisasi sekolah saya lah. Saya selitkan sikit. Pengetua Dr. Ramlan Saidin, Guru Penolong Keanan tingkatan 6 Tuan Haji Azmi Saadmi. Saya sebagai ketua panitia. Guru mata pelajaran adalah Tuan Haji Azmi dan Cikgu Swi Chin Lian. Okey, ini adalah aktiviti panitia kami lah. Biasalah di sekolah buat mesyuarat panitia, pengajaran pembelajaran, ujian peperiksaan, kelas tambahan, latih tubi, postmortem, program sentuhan emas atau teknik menjawab soalan. Okey, untuk penggal 1 topik-topik yang didedahkan adalah asas perakaunan keuangan. Yang ni banyaklah topik ni agak besar, macam banyak dalam dia akan didedahkan. Topik yang kedua adalah aset. Topik ketiga liability dan equity pemilik. Topik keempat adalah koperasi. Topik kelima rekod tak lengkap dan catatan tunggal. Dan keenam adalah kawalan dalaman. Siapa yang pernah belajar di peringkat SPM, kebanyakan topik ni adalah ulangan pada mereka. Kita lihat topik penggal 2. Topik penggal 2 ni banyak topik baru. Pelajar-pelajar yang pernah belajar di SPM kurang topik dia. Yang mungkin ada titik pulau modal lah. Kebanyakan topik adalah topik baru bagi mereka. Yang pertama, bab 7 asas perakaunan pengurusan dan kos. Bab 8 kaedah pengekosan. Bab 9 pengurusan marginal dan serapan. Bab 10 analisis kos volume untung. Topik ni yang saya kata tadi kalau siapa pernah belajar SPM mungkin pernah jumpa lah titik pulau modal. Topik 11 pembuatan keputusan. Topik 12 pengekosan. Topik penggal 3 sistem perakaunan berkomputer. Ini lebih kepada kerja khusus lah kita akan buat kerja khusus dan perisian perakaunan berkomputer akan ditetapkan oleh pihak jabatan atau kementerian atau majlis peperiksaan lah tengok yang mana satu sesuai untuk pihak sekolah. Belanjawan ni ada dua pecahan lah. Belanjawan statik dia akan pergi kepada kerja khusus. Belanjawan fleksibel akan ditanya dalam ujian bertulis. Perkongsian, ada siapa pernah belajar SPM, ada topik asas dia dan ada lanjutan. Syarikat berhad bersama, pelajar SPM pernah belajar sedikit dan ada tambahan lah, banyak tambahan di sini.
Analisis dan taksiran penyata keuangan pun sama. Yang pernah belajar SPM pernah jumpalah sedikit analisis ni. Yang terakhir adalah penyata aliran tunai. Okey, untuk sistem yang baru sekarang, pelajar dikendaki membuat kerja khusus lah. Untuk perakaunan tidak terkecuali. Okey, kerja khusus untuk perakaunan adalah seperti berikut. Tugasan 1, sistem perakaunan berkomputer. Macam saya beritahu tadi, topik di penggal 3. Okey, proses dia ini lebih kurang lah setiap tahun nanti dia akan keluar soalan, jadi dia akan bergantung kepada soalan yang mula dengan pengenalan perniagaan, pengikutan akaun, kelompok urus niaga, akaun ledger, bangan duga, penyata pendapatan, kerja kira, lampiran contoh dokumen. Nanti dia bergantung kepada soalan yang akan diberikan oleh MPM. Tugasan 2, belanjawan menggunakan Microsoft Excel. Tadi dia gunakan sistem perakaunan, yang ini digunakan Microsoft Excel. Proses penjadian hasil kerja dia, pengenalan perniagaan, belanjawan jualan, belanjawan pengeluaran, belanjawan penggunaan bahan, belanjawan belian bahan, belanja buruh langsung, belanja overhead kilang, belanjawan belanja jualan dapat takbiran, belanjawan inventory, belanjawan tunai, penyata pertilangan proforma, penyata pendapatan proforma, kunci kira proforma. Proforma ni adalah anggaran bukan yang sebenar. Ini pun sama, bergantung kepada soalan yang diberi oleh MPM. Okey, kita skim pentaksiran ataupun cara peperiksaan untuk penggal 1, kod dan nama kertas dia adalah 94811 perakaunan kertas 1, tajuk dia perakaunan keuangan, jenis ujian bertulis, 4 soalan perlu dijawab daripada 5 soalan esei berdasarkan tajuk 1 hingga 6. Saya dah bilang tadi tajuk kan. Okey, markah wajaran dia adalah 80%. 80% dah dijadikan wajaran sebanyak 33.3%. Masa menjawab 2 jam, pentaksiran berpusat. Maksudnya kat sini MPM akan sediakan soalan exam. Penggal 2, 948/2 perakaunan kertas 2, di bawah tajuk perakaunan pengurusan. Ujian bertulis 4 soalan perlu dijawab daripada 5 soalan esei berdasarkan tajuk 7 hingga 12. Markah dia adalah 80, dijadikan wajaran 33.3%. Masa menjawab 2 jam. Pentaksiran pusat, maksudnya MPM yang sediakan soalan. Bila sebut 2 jam kamu perlu jawab 4 soalan, maksudnya setiap soalan kamu boleh jawab dalam masa 30 minit. 30 minit. Okey, penggal 3, 948/3 perakaunan 3, pengaplikasian perakaunan, tajuk dia pun ujian bertulis. Wajaran markah dia 40, dijadikan 16.7%. Masa 1 jam, pentaksiran pusat juga oleh MPM. Okey, 948/4 ni adalah kerja khusus perakaunan kertas 4. Kerja khusus 2 yang perlu dijawab. Tajuk tadi, tajuk yang perakaunan berkomputer dengan belanjawan. Belanjawannya adalah belanjawan induk. 120 diskalakan kepada 40, jadikan wajaran 16.7%. Tajuk 13 80, tajuk 14.2 40. Dia di penggal 3, pentaksiran bahasa sekurang, maksudnya kamu buat bersama guru. Okey, 948 untuk 5, perakaunan 5 untuk calon peserta yang tadi kita sempat. Okey, untuk calon peserta dia tidak ada kerja khusus sebab tak ada selalu guru yang nak pantau dia, jadi dia akan buat kertas 5 pengaplikasian perakaunan. Ujian kerja khusus bertulis 2 soalan esei berdasarkan tajuk 13 dan tajuk 14.2 perlu dijawab. 50 diskalakan kepada 40, 16.7%. Okey, satu suku jam lah. Pusat juga. Okey, ini antara senarai rujukan lah yang boleh digunakan. Tapi macam biasa, perakaunan ni bahan dia agak susah lah dalam pasaran, agak terhad. Ini antara bahan-bahan dia yang boleh kita guna untuk sebagai bahan buku rujukan. Okey, tiada jalan pintas lah untuk berjaya. Kita kena naik tangga tu daki satu persatu. Dalam bahasa muda tak ada jalan singkat untuk berjaya. Ini ingatanlah sebelum saya mengakhiri penerangan ini. Okey, sekian. Terima kasih. Jika rasa video ini bermanfaat, bolehlah like, share dan subscribe. Sekian. Terima kasih. Assalamualaikum.